Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Surah 8 baris ke-9 daripada bawah. Muka surat 8 baris ke-9 daripada bawah. Rukun yang ke-8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi amin. Kata pengarang ke-8-nya. Lejes itu tu dawau ke-8-nya. Masa sebutannya 8. Indonesia pun sebut 8. Bahasa lama ni 8 maksudnya yang ke-8. Ke-8-nya duduk antara dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, tamak ninahnya. Dan jangan dipanjangkan dia. Demikian lagi pada i'tidal, kerana rukun yang pendek keduanya. Dan sunat menghantarkan dua tapak tangannya di atas dua lututnya. Dihunjurkan segala anak jarinya. Dan sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud yang kedua. Yang hendak berdiri ia daripadanya. Dan ia bertelakang di atas dua tapak tangannya tak kala berdiri daripadanya. Berhenti situ tu. Odang sambung. Maka kita masih berada di dalam rukun sembahyang. Yang kali ini yang ke-8. Kita ambil dulu yang ke-7. Rukun yang ke-8 disebut sini dan ke-8-nya, iaitu dan rukun sembahyang yang ke-8. Dan yang ke-8-nya maksudnya ke-8 daripada rukun 13 rukun sembahyang. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, maksudnya sujud sekali, duduk, lepas tu sujud sekali lagi. Duduk antara dua sujud tu rukun juga, rukun ke-8. Jadi duduk antara dua sujud itu mestilah duduknya, dan jikalau sembahyang sunat sekalipun tamak ninahnya, duduknya mesti dengan tamak ninah. Tamak ninah sebagaimana kita sebut, ada pada rakaat, ada pada i'tidal, ada pada sujud, ada pada duduk antara dua sujud. 4 kali. Jadi duduk antara dua sujud dia sama dengan i'tidal, rukun yang pendek. Jadi tak boleh duduk tu, tak boleh duduk lama lebih daripada tasyahud. Tak boleh duduk lama lebih daripada tasyahud, kerana di sana ada pendapat yang mengatakan batal duduk lebih daripada tasyahud. Atau i'tidal, berdiri i'tidal, qiyam i'tidal lebih daripada qiyam baca Fatihah.
Tak boleh. Sebab dia rukun yang pendek. Dia pendek, kena pendek daripada rukun panjang. Rukun panjang, rokok rukun panjang. Dia rokok dengan i'tidal tak boleh, i'tidal panjang. Dia rokok sujud dengan duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud tak boleh panjang pada sujud. Dalam keadaan sujud itu kita sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam, untuk imam baca 3 kali ke subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa saat? Tak lama. Tiba-tiba kita sujud, kita duduk antara dua sujud, rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rasa-rasa pendek ke panjang pada hak sujud? Tu kena jaga. Kalau kita, pasal kita takutnya tak, kita nak menghayati, nak khusyuk tu, kita baca slow, nak faham. Kita baca hati terjemuh, kita baca hati terjemuh, kononnya kita nak khusyuk. Bila kita nak khusyuk sehingga meninggalkan yang syarat sah duduk antara dua sujud, kita takut situ. Bila kita nak layang hak sunnah sehingga meninggalkan syarat sah rukun itu, tu kena jaga dari segi keutamaan. Tembung rukun dengan sunnah, jaga hak rukun. Kalau tembung, kalau dah tembung, buat dua-dua, pasal pahala belaka. Takut tembung. Jadi bila tembung, janganlah yang tu lebih daripada hak rukun panjang. Jadi rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan sunnah. Nah, baca dapat pahala, tak baca tak dosa, tapi bacalah. Cuma jangan panjangkan ia lebih daripada hak sujud. Maka dia sebut sini, dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, tiba-tiba tamak ninahnya, maksudnya serta tamak ninahnya, alas sawak hak gugus itu serta tamak ninahnya. Jadi, dan jikalau sembahyang sunat sekalipun serta tamak ninahnya, kena gitu. Ada takut dia kalau tabaah berbeza tu, mungkin ada hak tu. Tengok situ sama ada serta ataupun dengan tamak ninahnya. Serta tamak ninahnya bersama situ. Jadi maksud dia sebut ni jikalau sembahyang sunat sekalipun, sebab di sana ada pandangan lain. Pandangan lain apa? Sembahyang sunat tak payah, tidak jadi rukun duduk antara dua sujud. Faham tak? Ada pandangan duduk antara dua sujud itu tidak menjadi rukun untuk sembahyang sunat. Maka disebut di sini menunjukkan pendapat muktamad mazhab Syafi'i, hak pegang dalam mazhab Syafi'i, duduk antara dua sujud tak kira sembahyang fardu, sembahyang sunat rukun. Sembahyang sunat beza dengan sembahyang fardu satu sahaja. Qiyam tidak menjadi rukun kepada sembahyang sunat. Qiyam kita qiyam masa qiyam macam masa rukun Fatihah itulah. Qiyam tu dia rukun bersendiri, tapi serentak dengan masa baca Fatihah tu kena qiyam. Kan? Dia rukun tersendiri. Qiyam tu rukun fi'li. Fatihah rukun qauli. Rukun qauli Fatihah duduk dalam qiyam. Jadi dia rukun, tapi dalam sembahyang sunat qiyam tidak menjadi rukun. Maka kita boleh baca Fatihah dalam keadaan duduk. Pahalanya separuh daripada berdiri. Sebab tu dia sebut gitu. Sebab ada pandangan lemah, pandangan dhaif mengatakan dalam sembahyang sunat duduk antara dua sujud tidak menjadi rukun. Maksudnya lepas sujud pertama Allahu akbar, air duduk. Bakit nak pisah dua je. Bakit nak pisah antara dua sujud je. Itu pandangan lemah. Di sisi muktamad mazhab Syafi'i, hak rasmi mazhab Syafi'i, tak boleh kena duduk antara dua sujud juga. Nak sujud sekali lagi kena duduk antara dua sujud.
Kalau tidak sah sembahyang dengan meninggalkan rukun duduk antara dua sujud. Serta tamakninahnya. Tamakninah ketika duduk antara dua sujud itu. Tunya tu domai kembali kepada duduk antara dua sujud. So tamakninah duduk sekoda-koda dapat memisahkan antara rukun duduk antara dua sujud dengan sujud seterusnya. Oleh dia nampak bersambung. Waktu sehingga kang ulama kata sekoda-koda. Sekoda-koda kalau sebut subhanallah itu dan bukan kena sebut subhanallah sekoda-koda. Nak menggambarkan ada perpisahan antara rukun ke rukun. Itu tamakninah yang dimaksudkan. Jadi Allahu akbar daripada sujud, duduk sekejap. Pas nak tunggu lalu dak baca sunat pun sah juga. Dak baca rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebab itulah kalau kata kita dalam keadaan sembahyang sunat. Contohnya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Mari dah lewat. Tahu kita dah lewat mari. Oleh kerana kita tahu sunat juga sembahyang walaupun tengah khutbah. Kita pun jalan-jalan sembahyang. Duduk depan pula tu agak depan tu imam tengah khatib tengah khutbah. Dia pun mayang sunat. Jangan panjang. Buat pendek-pendek. Antara cara buat pendek hak duduk antara dua sujud ni. Tak payah panjang. Koda-koda baca rabbighfirli. Sujud balik. Mana Allahu akbar. Dalam wajah tu wajhiya lilladzi. Tak ada doa tawajjuh, doa iftitah tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tak ada. Bismillahirrahmanirrahim lalu Fatihah habis. Waladdallin amin pun nak tinggal tak ada. Amin pun boleh tinggal pasal dua rakaat khafifatani. Rakaatani khafifatani, dua rakaat yang ringan. Tinggallah ke sunat-sunat. Rakaat ba boleh sekali pada subhana rabbiyal a'la. Allah sami Allahu liman hamidah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Tadi rakaat subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Sekali je. Duduk antara dua sujud, rabbighfirli, sujud balik. Kalau sembahyang sunat tahiyatul masjid ketika tok imam tengah khatib. Tinggal habis. Nak pendek lagi, mayang belah duduk. Mayang belah duduk. Dak mayang sunat. Mayang belah duduk lagi jimat masa. Sebab di hadapan kita khatib tengah khutbah. Jangan buat panjang. Ni dah lama mari lewat, tiap-tiap minggu mari lewat hari Jumaat. Duduk celah-celah juga nak duduk sah depan. Nak ambil hadis keutamaan sah depan. Celah juga orang pernah dah. Akad takbir betul-betul depan untuk imam khatib. Lepas tu panjang pula sembahyang. Ni orang tak tahu pekah. Tahu. Orang tengok tu menatan ni dalam hati orang tu. Jauh lebar dia. Dah lama lagi lewat. Tak comel. Kena belajar pekah. Dah lama lagi lewat. Tahu. Baik. Kemudian dan jangan dipanjangkan dia kembali kepada duduk antara dua sujud. Pendek sudah. Demikian lagi pada i'tidal. Ya pun masuk sekali hak i'tidal hak kita bahas dah. Bab dua tepat ni pendek, rukun pendek. Kerana rukun yang pendek keduanya itu i'tidal dan duduk antara dua sujud. Dan sunat menghantarkan dua tapak tangannya di atas dua lututnya. Dihunjurkan segala anak jarinya. Mana? Sunat dihantarkan, hantar. Duduk. Kalau kata belah kanan dulu, belah kanan. Katakan ni lutut, ni belah kanan. Duduk antara dua sujud. Kita pun letak jari ujung kepala lutut. Bukan pegang gitu. Ramai kok kita tengok pegang gitu. Ulur duduk bila duduk antara dua sujud, ulur tangan kanan atas lutut kanan, jari-jari menghadap ke kiblat, tak payah ulur ke bawah, atas ujung jari itu ujung kepala lutut. Gitu. Segi ni jarang kat orang khabar. Dan setengah kitab dia dak tafsil, dak perinci kan. Dia setengah kitab perinci. Sama ada buka atau tutup. Dia panggil sama tafrij ataupun dirapatkan. Ni panggil tafrijul asabi'. Bila duduk atas kepala lutut ketika
duduk antara dua sujud, atau duduk tahiyat, atau duduk tahiyat tu dua lah, tahiyat awal, tahiyat akhir. Sebab tahiyat awal, tahiyat akhir sebelah tangan je, kiri saja kan, sebelah ni kena genggam ni. Jadi mesti ditafrij sedikit, jangan dirapatkan begitu macam orang sanding. Dibuka sedikit, sekodo-kodo sedar orang panggil dah apa lah, rehat gitu lah. Buka sedikit, jangan rapat gitu. Hak rapat gini ketika sujud jangan buka gitu, kena sujud tangan straight ngadap kiblat, rapat jari. Jadi tafrijul asabi' salah satu daripada sunat ketika duduk antara dua sujud. Jadi hak ni dia sebut ni sunat dihunjurkan dua tangan dan anak jarinya dibuka sedikit, atas kepala lutut. Ujung jari bersamaan dengan kepala lutut. Hak kiri, hak kanan. Sebab duduk antara dua sujud kan, kalau tahiyat tangan kiri sama macam duduk antara dua sujud tadi. Tapi kalau kanan mesti genggam 3 jari. Ibu jari dihempek, ipik kepada jari telunjuk. Diangkat, nanti kita cerita tak siapa lagi. Tapi gini, itu beza dia tahiyat dengan duduk antara dua sujud. Baik, ketika tu duduk antara dua sujud, mata melihat ke tempat sujud. Dia ada beza dengan tahiyat. Tahiyat, ketika tahiyat mata ni melihat kepada jari telunjuk ketika tahiyat. Baik. Dan sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud. Yang kedua, yang tidak berdiri ia daripada sujud itu. Yang hendak berdiri ia daripada sujud itu. Sujud kedua, lepas tu sujud kedua rakaat mana? Sujud kedua rakaat pertama dan rakaat ketiga. Dua rakaat, dua hak tepat ni. Rakaat pertama dan rakaat ketiga. Jadi kita nak bangun tu. Bila kita nak bangun lepas sujud kedua, sunat duduk istirahat. Ni sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Mazhab Hanafi tak ada. Duduk istirahat bukan duduk tamak ninah dah. Bukan macam duduk antara dua sujud, tapi dia duduk istirahat. Ya sekejap sahaja sebab dia duduk istirahat, sebab Nabi ada buat. Jadi Nabi SAW bila nak bangkit rakaat seterusnya daripada sujud kedua, dia duduk sekejap. Duduk sekejap. Duduk sekejap itu macam duduk iftirash. Dia ada dua cara. Yang kedua, kita duduk atas kaki kita. Kaki kita tumit, duduk atas tumit lah. Masa kita sujud kan, kita bangun duduk atas tumit kaki kita. Faham tak? Yang tak boleh dan dimakruhkan duduk atas latar. Tumit kiri kanannya didirikan sebelah kiri kanan punggung kita. Kita duduk atas latar. Hak tu dimakruhkan. Duduk gitu. Yang boleh duduk iftirash ataupun duduk atas kedua tumit kita. Macam kita sujud tu, bila kita bangkit duduk istirahat kejap, duduk atas dua tumit tu sebelum kiang balik. Begitu. Sekejap saja. Pasal apa sekejap? Pasal ketika itu kita tengah melafazkan lafaz sunat takbir intiqalat. Allahu akbar. Jadi panjang sikit. Dah kalau duduk tu lama, macam duduk antara dua sujud kena baca, kita baca sunat doa rabbighfirli warhamni warfa'ni. Habis napah itu. Nah, duduk istirahat sekejap sahaja. Jadi bila duduk istirahat sekejap itu, sambil kita sebut takbir intiqalat tu berpanjangan, start daripada alif Allah masa kita bangkit kepala sampai habis ra akbar ketika kita qiyam rakaat seterusnya. Panjang sikit kan? Allahu akbar. Panjang sikit.
Tapi sah juga semayangnya, kenapa pendek? Orang kata gua ni. Separuh. Sah je semayang sebab itu sunat. Kemudian disebut benda. Dalam keadaan hok bangkit tadi, duduk istirahat, nak bangkit naik ke kiang kan? Dan ia orang semayang tu bertelakang atas dua tapak tangannya. Tak kala berdiri daripada sujud daripada duduk istirahat tadi nak bangkit kiam. Tangan ni tekan nak bangkit. Jadi kadang kalau kita ada orang dia bangkit sujud, dia bangkit lalu. Bangkit dengan lutut. Daripada sujud dia bangkit lutut Jadi hak ni hak Nabi ajar, tangan tekan, terbuka tapak tangan. Alah batinihi. Ni atas batin tangan. Ni zahir belah atas. Zahir tangan atas, batin tangan bawah. Jadi batin tangan tekan. Lepas tu tolak lutut bangun. Kan? Tolak lutut bangun baru kita angkat tangan. Baru tangan tu lepas. Angkat tangan tu lepas. Rakaat pertama dengan rakaat ketiga tak ada angkat tangan. Takbiratul ihram tangan bukan takbiratul takbir intiqalah. Lepas tu tangan tu akak itu sunat pada rakaat kedua. Maka tolak tangan tu lepas. Tangan selepas kita akak lutut tu bangkit. Tapi hak kita bincang dulu, masa turun sujud, turun dulu lutut dulu. Sunat turun lutut dulu kecuali orang sakit lutut. Tak kira tua ataupun muda, bila sakit lutut maka turun tangan dulu. Tak takut turun lutut dulu pasal lutut tekan sakit. Ia turun tangan dulu. Lalu ia dapat pahala juga sebagaimana hak Nabi ajar turun lutut dulu kerana sakitnya lutut. Tu masa turun sujud. Ni bangkit daripada sujud kepada qiyam seterusnya. Lutut akak dulu, tangan tekan. Tangan akak lepas pada lutut terakak. Tu cara dia. Cara Nabi bangkit. Ada satu riwayat Nabi tekan dengan penumbuk. Maka ulama bahas hadis ni dengan hadis tekan dengan tapak tangan. Hak mana sedulu? Maka katanya ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i menyimpulkan iaitu kait dengan dulu kriang tapi tidak dinasahkan mana-mana satu. Jadi dikatakan bahawa hadis hak tangan gini dulu. Masa Nabi muda tekan dengan penumbuk. Masa Nabi tua tekan dengan tapak tangan. Dan saya duk perhati mazhab Hambali tekan dengan penumbuk. Tekan penumbuk nak bangun. Gitu. Maka antara dua ni, hak penumbuk pun ada hadis, hak ni pun ada hadis. Mazhab Syafi'i memilih dalam keadaan biasa maka kita semua disunatkan tekan dengan tapak tangan. Batinuhu, batin tangan. Batinu kaffaihi, batin tapak tangan, maksudnya tapak tangan kita tekan. Baik. Ini. Ya, nampak tak? Jadi nak naik kena tekan dengan tangan, akak lutut baru akak tangan. Main tolak di angin, baju bercari gitu. Dah pergi hak syarah lalu senang. Baik. Kemudian rukun ke-9. Habis dah lagi ni. Matakan tangannya atas dua lututnya dan segala anak jarinya. Dan sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud. Yang kedua yang hendak berdiri ia daripada duduk istirahat. Ia bertelakang atas dua tapak tangannya tak kala berdiri daripadanya. Kesembilannya
Masuk rukun yang ke-9, membaca tasyahud akhir, iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sunat dibacakan pada tasyahud awal. Baik. 9 ini tasyahud akhir, tapi bawa tu dia kata hak ni yang disunatkan dibaca pada tasyahud awal. Lepas tu masuk yang ke-10 lalu. Jadi rukun yang ke-9 membaca tasyahud. Rukun 9 membaca tasyahud akhir tadi. Jadi tasyahud akhir ni dia ada beberapa riwayat. Riwayat yang kita pakai di sisi mazhab Syafi'i dipilih daripada riwayat Ibnu Abbas. Hak ni Ibnu Abbas. Ada riwayat dia lain. Sirah dia tu lain. Baca hak kita biasa ni, kita apa dah mulut kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada pak gitu sebelum kepada lillah. Hak sekurang-kurang sah rukun adalah at-tahiyyatu lillah sahaja. At-tahiyyatu lillah. Kita pergi assalamu alayka. Tu sebahagian salam tu, salam kepada Nabi adalah sebahagian daripada makna tasyahud tu sendiri. Assalamu alayna, kepada kita pula diri sendiri pun termasuk dalam makna tasyahud tu sendiri. Sampai habis wa ala ibadillahi salihin, dah atas ke segala hamba-hamba Allah yang soleh. Habis situ makna tasyahud tu start daripada asyhadu alla ilaha illallah. Ada apa ni at-tahiyyat. Start daripada at-tahiyyat sampai asyhadu alla ilaha illallah tu sampai habis wa ala ibadillahi salihin. Situ. Jadi berarti apa ni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum daripada selawat. Gitu, habis itu. Jadi kalau kata kita baca at-tahiyyatu lillah tu sekurang-kurang sah. Sekurang-kurang sah. Hak sempurna macam tadi, at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. At-tahiyyat. Inilah yang dibaca, sunat dibaca pada tasyahud awal. Makna benda apa? Lafaz riwayat daripada Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna al-Qur'an. وكان يكون التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Penghormatan dan keberkatan, segala keberkatan dan selawat dan segala kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi, ya ayyuhan nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa barakatuh dan keberkatannya. Assalamu alayna, dan salam sejahtera ke atas kami kita semua. Baca ni wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh. Yang aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Inilah kalimah yang setengah riwayat mengatakan Nabi berdialog dengan Allah SWT ketika Mi'raj. Bila Nabi sampai, habislah naik langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, naik
Sidratil Muntaha naik ke Arasy. Ada riwayat sampai Sidratil Muntaha dan tak sebut tentang Arasy. Ada riwayat sebut dan pergi kepada satu tempat yang dikehendakinya. Tak sebut Arasy. Setengah riwayat sebut Arasy. Jadi sampai Arasy menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi sebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pula jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Itu dialog antara Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Ada kita mewarisi dialog itu. Cuma bila kita baca hak tu dialog Nabi memuji Allah. Segala penghormatan. Memuji Allah daripada start baca tu. Kita pula bila kita baca kita memuji Allah, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka, kita dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu assalamu alayna, kita ke atas diri kita. Dan juga kepada segala hamba Allah yang soleh-soleh. Kemudian kita bertasyahud dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud akhir. Tasyahud awal tadi, tasyahud akhir, habis itu kemudian dengan salam, dengan selawat pula. Kan, dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama je tasyahud. Kemudiannya pergi kepada selawat baru berbeza. Jadi rukun yang ke-10 selawat kepada ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-10-nya membaca selawat, ke-10-nya 10 daripada 13 rukun sembahyang membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tasyahud akhir habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang akmalnya dan yang sempurnanya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Inilah selawat Ibrahimiyah, dipanggil dalam hadis sebagai selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Dah kita ni nak selawat ni selawat cara lain boleh tahu. Selawat ni dalam sembahyang kena selawat hak Nabi ajar. Selawat Ibrahimiyah. Selawat macam-macam selawat ada. Pada tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad. Tak sunat dah wa ala ali Muhammad. Kalau terbaca wa ala ali Muhammad beres, selesai. Jadi tak sunat dah tu. Tidak diberi pahala dah baca wa ala ali Muhammad, tapi tidak memudaratkan sembahyang. Habis Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu je. Tahiyat awal tidak sunat wa ala ali Muhammad. Tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hak mana hak rukun? Rukun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Jadi kalau kita tak terbaca di tahiyat akhir wa ala ali Muhammad sah sembahyang. Tapi sunat sujud sahwi kerana meninggalkan ali Muhammad. Kerana ia sunat ab'ad untuk tahiyat akhir. Tidak. Tahiyat awal tak ada sunat situ ali Muhammad. Dan bacaan tahiyat awal tu sendiri sunat ab'ad. Tahiyat awal sunat ab'ad. Duduk tahiyat awal sunat ab'ad, baca tahiyat awal sunat ab'ad. Ini sunat yang berbeza. Sunat ab'ad, duduk tahiyat awal, duduk saja dak baca tahiyat awal. Dapat pahala duduk tahiyat awal. Lepas tu baca tahiyat awal, pahala lain. Kita tinggal duduk tahiyat awal, dak batal sembahyang, sunat sujud sahwi. Kita tinggal bacaan tahiyat awal, dak batal sembahyang, sunat sujud sahwi. Dua-dua sunat ab'ad. Tahiyat akhir dia dekat sunat kat mana? Lepas pada Allahumma salli ala Muhammad baru sunat. Allahumma salli ala Muhammad rukun. Selawat adalah rukun sembahyang. Selawat mana? Ke atas Nabi, ke atas ahli keluarga Nabi. Sunat ab'ad untuk tahiyat akhir.
Okey. Betul orang nak baca selawat bahasa lain. Selawat banyak, selawat tafrijiyah nak baca. Alah sudah. Boleh ke tak? Kita dah anjur baca hak ni, hak Nabi ajar senang. Apa hukum baca di luar semayang? Dia baca di luar semayang, hukumnya harus baca selawat sunat dengan nama tafrijiyah, selawat Fatih, selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Selawat syifa. Allahumma selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Harus selawat munjiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua itu harus baca. Nabi ada tak sebut? Tak ada sebut. Secara lafaz tak ada sebut. Tapi apa maknanya? Sebenarnya maknanya pengalaman daripada orang-orang soleh. Bahkan salafus soleh dulu, zaman salaf dulu pun pernah solat Fatih itu zaman salaf. Bawa siapa ni di sana, disambung siapa ni orang meriwayatkannya. Tak mesti hak Nabi dak sebut dulu tu tak boleh buat. Dasar kepada kaedah yang umum. Dia masalah orang panggil tajribah. Tajribah maksud orang teh baca tiba-tiba mujarrab dengan selawat itu terhindar daripada malapetaka, contoh baik daripada nyakit, selawat syifa, macam-macam itu tajribah. Jadi tambahan-tambahan itu adalah tambahan yang memberi makna khabariyah, khabar kelebihan kepada selawat. Selawat memang ada dalil dah, jadi maklum kepada selawat itu ada kelebihan sekian-sekian sebagaimana sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah Tuhan, selawatlah selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi selawat tu menjadi sebab tibbil qulub, obat hati, wa dawaiha, jadi penawar hati. Jadi siapa habis ya, makna adalah ke makna munjiatnya doa selawat untuk keselamatan orang lemah tengah laut, baca selawat munjiat. Tu contoh. Kalau orang nak hajat bersangatan hajatnya baca selawat munjiat, tafrijiyah. Selawat tafrijiyah itu juga untuk berobat, untuk bomo ngapa. Selawat Fatih. Tahu. Selawat Imam Syafi'i salaf. Imam Syafi'i orang kita tahlil Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i dak erti nak bagi bid'ah yang sesat ke dak. Allahumma salli afdalu salat. Tahu? Salat Allah apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Apakah? Afdalu salatin. Kita biasa tahlil. Dia ada dua. Dua ni. Allahumma salli afdalu salat. Gua ni bunyi dah ingat dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala, tu lain biasa tu selawat tu sabit. Tapi hak Imam Syafi'i buat ada. Mana bunyi dia? Afdalus salat. Kan as'adil makhluqatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma shalli afdalu salatin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu Imam Syafi'i buat. Doakan Imam Syafi'i dah tahu betul salah. Isu dia situ dia panggil harus bahagian tu, sebab dia ada kaedah yang panggil al-khususiyatu la tunafi al-afdaliyah. Benda hak khusus
kita buat mari tidak menafikan afdaliyah. Hak afdal, cakap afdal, hak afdal hak mana? Selawat Ibrahimiyah. Itu tak boleh sanggah dah. Pasal daripada Nabi. Ni selawat ni. Selawat Ibrahimiyah hak kita baca dalam sembahyang ini selebih-lebih selawat. Hak panjang, paling panjang selawat hak Nabi sebut ni. Tak. Sunat baca dalam sembahyang dengan bacaan penuh dia waktu. Hak wajib jadi rukun depan tu Allahumma salli ala Muhammad je. Di penuh tu, hak tu tak boleh kita i'tikad selawat atau frijiyah lebih pada ni, selawat mujiyah lebih pada ni. Nak i'tikad afdaliyah kelebihan hak ni paling lebih. Tapi nak kata hak tu boleh buat hak tu dengan khususiat yang telah dijalani oleh salafus soleh. Yang ada tajribah maksud dia teh dah jadi. Jadi harus hukumnya kita beramal dengan selawat-selawat lain, dapat pahala sunat insya-Allah dengan niat ikhlas kita, dengan keumuman fadilat berselawat. Jadi kena faham situ beza dua. Lepas tu orang kata kalau Sayyidina, Allah agilah nak baca Sayyidina. Kata almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam fiqh Islami dia, Fiqhul Islami wa Adillatu. Dia sebut selawat dengan ada Sayyidina min sulukil adab. Selawat tak ada Sayyidina ittiba'us sunnah. Kita pilih. Selawat ada Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kita buat masuk Sayyidina dalam selawat Ibrahimiyah. Selawat riwayat Nabi tak ada Sayyidina, tak ada sutir riwayat ada Sayyidina dalam hadis. Kita kira ke mana? Kita baca sebagaimana dalam hadis, itulah orang panggil ittiba'us sunnah, ikut Nabi. Kita baca ada Sayyidina, itu min sulukil adab, ikut beradab kepada Nabi. Nak ikut sunnah, tak ada Sayyidina. Nak beradab dengan Nabi, tak Sayyidina. Dua-dua betul belaka. Tapi kalau saya tanya saya, dalam semayang saya tak baca Sayyidina. Kalau dalam berucap kita baca Sayyidina. Dalam khutbah saya baca Sayyidina. Dalam semayang saya tak baca Sayyidina. Saya baca sebagaimana yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang didatangkan dalam kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh bacaan selawat dia datangkan selawat hak Nabi aja. Bab semayang nilah. Sebab ni bab semayang khusus. Ibadat khusus. Kita baca sebagaimana hak Nabi baca. Dan Nabi ajar kepada sahabat baca. Selawat Ibrahimiyah tanpa Sayyidina. Nak masuk Sayyidina terpulang kerana ada pandangan di sisi ulama. Afdal sebut Sayyidina, bersandar kepada hadis umum, ana sayyidu waladi Adam, aku ni penghulu bagi anak Adam. Sayyid itulah Sayyid. Habis itu wallahu taala a'lam. Jadi kita habis dengan rukun yang ke-10. Pendek-pendek je. Itu rukun ke-11. Rukun ke-11 lepas daripada raya. Tu dah. Lepas pada raya. Jadi ambil kesempatan ini kuliah terakhir sebelum raya. Minta maaf belaka sekiranya ada salah silap, tersalah tutur kata, sabkul lisan, tersilap, tersasul dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT atas kuliah-kuliah maghrib yang kita adakan dan memberikan memberikan cahaya kepada kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Islam yang benar, ilmunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.